Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Hari ini 27 Januari 2023. Masih banjir lagi di sini. Tapi syukur kerana Tuhan masih menjaga kita dan kita pun masih lagi hidup. Banyak kerosakan harta benda. Segala peralatan perabot, semua keberangan elektrik memang semuanya tidak sempat untuk diselamatkan. Okey, apapun terima kasih diucapkan kepada semua yang telah jadi member dalam channel ini. Kerana untuk semua yang sudah tekan butang subscribe, terima kasih diucapkan. Bagi yang sudah join member, anda special di channel ini. Kerana itu kita akan berikan anda ini t-shirt yang kita akan berikan kepada semua member yang terpilih yang bertuah. Jadi ini t-shirtnya The Twin TV official punya t-shirt. Sangat cantik. Saya beri percuma kepada semua member yang terpilih. Okey, baik. Baru-baru ini menjadi satu trending di media sosial ialah tentang perkara Zahid Hamidi di mahkamah sekali lagi muncul semula. Apakah tindakan apa yang berani dilakukan atau tidak berani dilakukankah oleh Anwar Ibrahim? Akhirnya tutap memanglah di dalam dunia politik ini selalunya ada orang yang tak puas hati dan tiba-tiba sibuk memanjang tentang hal parti orang, tentang kerajaan. Tapi memang itulah, pembangkang memang begitu. Tugas dia untuk membangkang dan untuk sentiasa menjadi watchdog. Menjadi watchdog semak imbang bagi kerajaan. Ahmad Faizal Azumu tiba-tiba menggesa supaya Zahid direhatkan daripada jawatan timbalan Perdana Menteri. Baik, sebelum itu saya ingin bertanya kepada semua yang sedang menonton sekarang. Adakah anda setuju sekiranya Zahid Hamidi direhatkan ataupun direhatkan atau digugurkankah ataupun dipecatkah daripada jawatan timbalan Perdana Menteri kerana kes-kes mahkamahnya yang masih banyak? Okey, apa pendapat kamu? Adakah kamu pun berpendapat seperti si Ahmad Faizal Azumu ini bahawa si Zahid Hamidi itu perlu direhatkan daripada jawatan timbalan Perdana Menteri? Okey, timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau PPBM, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang sekarang ini dah tak ada apa-apa jawatan, ahli parlimen pun bukan, hanya tinggal ahli biasa. Bukan ahli biasa lah, dia memang timbalan presiden tapi di parlimen dia dah tak ada suara, jadi dia terpaksa bersuara di dewan kampung. Dewan biasalah. Dewan rakyat dia tak boleh bersuara, jadi di dewan biasalah. Okey, baik. Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menggesa supaya timbalan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk direhatkan daripada jawatan itu bagi memastikan perbicaraan kes di mahkamah diselesaikan tanpa kelewatan atau gangguan. Menerusi satu kenyataan pada Khamis, Ahmad Faizal berkata, permohonan Presiden UMNO itu untuk mendapatkan kembali pasport antarabangsanya dilihat memberi tekanan kepada pihak mahkamah serta hakim dan akan mengganggu proses perbicaraan. Wow, ini memang betul. Ini impak dia lah. Kerana dia timbalan Perdana Menteri, mau tak mau mungkin dia terpaksa untuk keluar negara. Tetapi kerana mahkamah telah memegang, telah hold dia punya pasport antarabangsa, jadi susah juga dia buat kerja. Jadi mau tidak mau dalam dilema besar. Ia berikutan permohonan yang telah difailkan oleh Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu kepada mahkamah, pihak mahkamah untuk pasport beliau dikembalikan secara kekal walaupun dokumen itu sebelum ini telah diserahkan bagi memenuhi syarat ikat jamin perbicaraan yang masih berlangsung berkaitan 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi. Dalam permohonannya, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, Datuk Seri Ahmad Zahid. Sorry. Kadang-kadang tersasul, biasalah tak cukup tidur kan. Tak cukup tidur kerana banjir. Dah 5 hari, 4 hari tak tidur. Susah mau tidur.
Dalam permohonannya, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mendakwa beliau telah diberi mandat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mewakilinya dalam beberapa urusan pentadbiran negara. Selain bagi melancarkan pergerakan, urusan dan tugasan selaku timbalan Perdana Menteri yang dikehendaki berada di dalam dan di luar negara, jelas Ahmad Faizal Azumu. Mengulas lanjut, tambah Ahmad Faizal, meskipun menjadi kuasa mutlak hakim untuk memulangkan pasport berkenaan ataupun tidak memulangkan pasport berkenaan, itu betul-betul di atas kuasa mutlak hakim. Namun jawatan yang digalas oleh Ahmad Zahid boleh memberi kesan kepada kuasa bidang kehakiman. Nah, memanglah pada pandangan saya pun itu akan membuatkan dilema. Tak bagi susah, bagi pun susah. Jadi nanti dia akan jadi pula satu rujukan kes lagi susah. Nanti orang cakap, oh dia boleh, aku tak boleh. Jadi macam Najib Razak juga dululah. Okey, pemulangan pasport berkenaan pastinya akan menyebabkan lebih banyak kelewatan dalam proses perbicaraan. Dengan pelbagai alasan urusan tugas seterusnya akan mengambil masa yang lebih lama untuk diselesaikan, katanya. Malah dakwa Ahmad Faizal Azumu juga, hakikatnya pentadbiran negara mempunyai timbalan Perdana Menteri yang berdepan dengan perbicaraan 47 pertuduhan di mahkamah ketika ini dan dilihat sebagai perosak kepada komposisi jemaah menteri serta kerajaan keseluruhannya. Katanya ia adalah satu penghinaan kepada majoriti pengundi dalam pilihan raya umum ke-15 yang mengharapkan sebuah kerajaan yang bersih, telus dan berintegriti, katanya lagi. Ahmad Zahid Hamidi pada Khamis menegaskan pasport antarabangsanya yang kini ditahan Mahkamah Tinggi sebagai syarat jaminan tambahan menjadi kekangan untuk beliau menjalankan tugas seperti menteri lain kerana tidak mempunyai akses kepada pasport tersebut. Jelas Ahmad Zahid lagi, pasport antarabangsanya diperlukan bagi membolehkan Jabatan Immigration untuk memproses permohonan beliau untuk mendapatkan pasport diplomatik bagi memudahkan perjalanan ke luar negara. Okey, jadi saya harap dan saya yakin kebijaksanaan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Badan Kehakiman untuk perkara ini. Memanglah kita pun tak tahu nak kata apa, susah juga nak kata ni sebab tak bagi susah, bagi pun susah. Apa-apa pun kita berdoa dan kami rakyat di negeri Sabah, di daerah Kota Marudu, Kudat, Pitas, Kota Belud dan tempat-tempat yang terjejas teruk dengan banjir kali ini yang luar biasa. Inilah banjir pertama paling besar di tempat kami. Belum pernah begini besar. Inilah paling besar di daerah kami. Ini sejarah 2023 memang banjir tak pernah besar macam begini. Okey, doakan supaya kami dapat meneruskan move on hidup kami. Doakan supaya kami dapat mengumpul semula semangat yang memang runtuh habis hancur. Berpuluh tahun menyimpan, berpuluh tahun kita berusaha untuk mencari semua tapi akhirnya rosak segala-galanya. Kita jumpa lagi, bye-bye.